Liana, kelas awak dah bab berapa? Bab 7 Dah habis ke macam mana? Dah masuk bab 8. Ui, laju bab 8 Lagi 2 bab je tu. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, sihat semua. Okay, harap sihat semua tak ada sebarang penyakit boleh melakukan aktiviti seharian seperti biasalah. Kerja rumah dah siap belum? Kerja rumah saya baru 2 orang je yang saya tahu siap. Liana dengan Fatinin. Yang lain tolong hantar kalau boleh minggu ni lah mesti siapkan sebab kita bab 6 dah habis bincang. Okay, so setiap kali kita dah habis bincang topik, kita akan terus buat latihan yang kertas 1 lah. Okay, dan last kali nanti bila kita dah siap semua, kita juga akan buat latihan kertas 2. Okay, soalan struktur dan soalan esei. Macam abang dan kakak awak, saya bagi latihan struktur dan esei je sekarang. Okay, sebab diorang objektif, diorang dah buat dulu kan. Jadi soalan struktur esei tu setiap minggu saya minta diorang buat. Okay, saya bagi soalan dan saya bagi beserta skema jawapan dah saya bagi. Tinggal diorang sambung ayat je. Itu pun ada juga yang antara mereka tak buat. Padahal kita dah bagi dah suap dah. Okay, kalau nak suruh cari buku teks, lagilah beralasan kan macam-macam tak jumpalah jawapan kan. Jadi saya bagi juga skema dan minta mereka latih je buat sambungan ayat. Okay, dan saya tanda terus, saya bagi hantar kat dia orang. Okay, so untuk korang saya belum lagi lah yang ke arah tu. Okay, sebab saya tak boleh nak fokus banyak sangat. Okay, so seperti biasa kita akan mulakan dengan bab 7 untuk hari ini. Topik pembelajaran pada hari ini bab 7, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Alright, nampak slide ni? Okay, so bab 7 ni senang kata apa usaha-usaha kerajaan kita nak menuju ke arah kemerdekaan. Okay, antara perkara utama yang awak akan jumpa, okay, awak akan kenal parti-parti politik parti-parti politik yang berusaha menuju nak membawa negara kita ke arah kemerdekaan dan pemimpin-pemimpin yang nak membawa negara kita ke arah kemerdekaan. Okay, kemudian awak akan jumpa tentang subtopik jawatan kuasa hubungan antara kaum ni. Okay, ini pun antara subtopik penting yang awak akan belajar dalam bab 7, iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum, ataupun lebih ringkasnya awak boleh sebut CLC. Cukuplah awak sebut CLC. Okay, peranan dia. Bagaimana peranan CLC ini dapat membawa negara kita ke arah kemerdekaan. Bila awak ingat CLC ini, awak ingatlah kerjasama antara kaum. Begitu je lah cerita dia. CLC ni senang kata, secara umumnya CLC ni peranan dia nak membawa kata hubungan antara kaum ni baik. Okay, kerjasama antara pemimpin-pemimpin pelbagai kaum. Lepas tu selesaikan masalah-masalah ataupun isu-isu antara masyarakat berbilang kaum dalam negara kita ketika itu. Okay, itu CLC yang nanti awak akan belajar lah. Okay, lepas tu kita juga akan belajar tentang peranan sistem ahli. Okay, CLC, sistem ahli ni benda-benda penting tau yang awak akan belajar. Lepas tu nanti awak belajar tentang pendidikan lah, apa macam-macam, pilihan raya. Okay, lepas tu dan persidangan kebangsaan sini lah. Okay, semua ke arah nak menuju ke arah kemerdekaan. Okay, so ini senang kata kronologi dia, kronologi bab 7. Okay, biasanya kalau awak nak belajar sejarah titik tolak perubahan kata perubahan sejarah negara ianya bermula pada tahun 1945. Okay, bermulanya negara kita nak menuju ke arah kemerdekaan, titik tolak dia, tahun dia adalah bermula ketika mana Jepun menyerah kalah di negara kita, iaitu pada tahun 1945 ataupun juga tahun 1945 ni peristiwa Perang Dunia Kedua tamat. Okey, bila Perang Dunia Kedua tamat dan ataupun Jepun menyerah kalah di negara kita, macam-macam usaha yang nak dibuat oleh pemimpin negara kita dan kerajaan British dalam usaha membawa negara kita ke arah kemerdekaan. Okey, so untuk dalam buku teks pun sebut, okey,
tahun 1945 kita ada wujud Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Ingat lagi tak PKMM? Siapa pemimpin yang mengetuai parti PKMM ni? Ingat lagi tak korang? Siapa nama dia? Siapa pemimpin individu yang mengetuai PKMM? Siapa boleh beritahu saya? Tak ingat? Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Ya, betul. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, dan kata nak kenal PKMM apa semua ni, okey, Putra dan AMCGA ni awak kena orang kata revision balik bab 5 tau. Okey, awak kena ulang kaji balik topik bab 5, nanti awak akan ingatlah siapa PKMM ini, Putra, AMCGA, API, Awas, Batas, apa semua-semualah. Okey, yang parti-parti yang orang kata Melayu radikal ni kan. Nanti awak kenal lah. Dan kalau kita pergi kat bab 6 yang topik minggu lepas kita belajar, PKMM ni pun juga dikatakan telah dipengaruhi oleh fahaman-fahaman komunis. Okey, maksudnya fahaman komunis juga daripada Parti Komunis Malaya, dia boleh menyusup masuk mempengaruhi parti-parti Melayu radikal ni. Kan? PKMM, Putra, AMCGA. Okey. So dia berkait. Awak belajar sejarah ni awak kena belajar keseluruhan. Nanti awak akan nampak gambaran dia. Okey, dapat kaitkan satu parti tu dengan peristiwa yang berbeza-beza. Okay. Kemudian pada tahun 1946, negara kita diperkenalkan Malayan Union. Okey, Malayan Union telah diperkenalkan oleh British. Maka 1946 apabila Malayan Union telah diperkenalkan, awak ingat UMNO telah ditubuhkan. Okey, beringat? Sebab UMNO kat sini tahun 1946 kan. Tahun 46 kan Malayan Union. Jadi bila Malayan Union ditubuhkan, UMNO telah ditubuhkan untuk menentang Malayan Union. So lepas tu selain parti UMNO ada parti PKMS, BPS, ini area Sabah. Kemudian Pergerakan Pemuda Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Jesselton dan Labuan. Okey, ini Sabah lah. Okey, kemudian tahun 1947 ada Putra dan AMCGA. Okey, tahun 1947. Siapa yang boleh ceritakan kat saya apa yang berlaku pada tahun 1947 ataupun Putra AMCGA ni? Apa yang awak tahu tentang Pakatan Putra dan AMCGA? Boleh tak siapa-siapa share cerita kat saya? Ada yang suka rela? Apa yang awak tahu tentang Putra dan AMCGA ni apa dia? Tak kisahlah, awak cerita je lah apa yang awak tahu. Siapa yang nak bagi tahu? Liana tahu tak? Ke Nurin lagi. Fatanin ke, Khairil ke, Dahlia ke, mana tahu? Lain tengah rosak cikgu. Lain tengah rosak? Okey. Lupa Putra AMCGA. Kalau awak tengok balik bab 5, Putra dan AMCGA ni bergabung disebabkan mereka menentang jawatan kuasa kerja. Ingat lagi tak bab 5, tapi bab 5. Okey, Putra dan AMCGA menolak peranan jawatan kuasa kerja sekaligus juga mereka menolak Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Itulah antaranya Putra dan AMCGA. Dan juga pada masa itu juga Putra dan AMCGA juga mereka memperkenalkan perlembagaan baru bagi nak menggantikan ataupun sebagai alternatif kata Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48. Namanya apa dia? Siapa tahu perlembagaan yang diperkenalkan Putra dan AMCGA? Perlembagaan rakyat. Ya, Perlembagaan Rakyat. Okey, tapi pada masa sama apabila British tidak menerima Perlembagaan Rakyat, apa yang mereka buat lepas tu? Ingat lagi tak cerita? Hartal. Hartal. Itu awak kena faham sejarah tu dengan bentuk cerita, kronologi, urutan peristiwa. Nanti awak jadi mudah sejarah ni. Okey, dia buat hartal. Itu saya belum tanya lagi apa itu hartal. Okey, menghentikan segala kegiatan ekonomi. Okey, menutup kedai, menutup premis perniagaan, kilang-kilang, sekolah apa semua tutup lah. Okey, tu hartal lah, tindakan macam senang kata bahasa kita ni boycott lah. Okey. Okey, seterusnya pada tahun 1949 wujudnya Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun lebih ringkas awak nak mudah ingat CLC. Jangan awak motor LC pula.
Ingat, tambahlah depan dia ni C, CLC, iaitu senang kata kerjasama hubungan antara kaum. Okey, sebenarnya ada kisahlah kenapa jawatan kuasa hubungan antara kaum ini terpaksa diwujudkan. Sebab British memang nak cuba memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Yang itu awak kena tahu British sememangnya nak bagi kemerdekaan kepada negara kita, tapi dia perlukan satu jaminan. Dia perlukan satu jaminan dan dia minta kepada pemimpin-pemimpin seluruh tanah Melayu, tak kisahlah awak Melayu ke, Cina ke, India ke, perlu jalinkan kerjasama. Sebelum nak memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, perlunya ada hubungan, orang kata hubungan yang baik antara masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu ketika itu. Sebab masa itu, orang bukan Melayu pun jumlahnya dah orang kata nak seimbang dengan jumlah Melayu. Jadi majoriti Melayu tu dengan bukan Melayu tu dia tak jauh beza sangat. Dia tak macam Indonesia. Indonesia mungkin 80 lebih 90% peribumi kan. Tapi kalau negara kita, dia mungkin sekitar 50 lebih persen ataupun 60% je Melayu. Yang selebihnya bukan Melayu. Jadi benda itu boleh orang kata menyebabkan ketidakstabilan politik. Kalau misal kata perpaduan kaum orang kata tak wujud. Bila British bagi kemerdekaan tiba-tiba, tapi pada masa sama orang Melayu dan bukan Melayu berperang, berlaku perang saudara. Jadi apa gunanya merdeka kan? Kita bagi merdeka tapi tak stabil lepas tu. Jadi British cuba nak orang kata menyatukan antara pemimpin-pemimpin ataupun masyarakat berbilang kaum kat negara kita. Maka tahun 1949, alamak tersasul. Okey, maka wujudlah jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun kita sebut ringkas CLC. Itu nanti kita belajarlah hari ni kalau kita sempat. Okey. Kemudian pada tahun 1951 wujudnya sistem ahli. Tahun 1951, 2 tahun selepas itu 1951 wujudnya sistem ahli. Sistem ahli ni awak ingat perkataan keyword dia apa? Sistem ahli yang dah belajar. Kalau yang dah belajar ni, yang belum belajar saya beritahu lah. Keyword dia melatih. Bila awak ingat perkataan sistem ahli, awak ingat perkataan melatih. Melatih pemimpin tempatan, penduduk tempatan, tokoh-tokoh tempatan, pentadbir tempatan untuk menerajui atau mentadbir kerajaan sendiri. Boleh faham tak? Boleh ingat tak? Melatih. Maksudnya tahun 51 belum merdeka kan? Belum merdeka. Jadi kalau British nak bagi kemerdekaan kepada orang kata pemimpin negara kita, British tak boleh bagi kemerdekaan tiba-tiba. Kan nanti tiba-tiba pemimpin kita tak tahu nak mentadbir negara, tak tahu nak macam mana nak memerintah negara. Jadi sebelum British nak memberikan kemerdekaan kepada negara kita, maka logiklah British perlu melatih mereka dulu. Maksudnya menteri-menteri, bukan menteri. Pemimpin-pemimpin ini yang bakal jadi pemimpin ni perlu diberi latihan bagaimana nak mentadbir negara. Bagaimana nak menerajui pentadbiran ataupun kerajaan. Maksudnya diorang ni dalam sesi praktikal lah. Macam cikgu lah kan. Belajar kat universiti. Kita belajar ni teori apa semua kan, belajar exam apa semua. Tiba-tiba dah habis belajar terus masuk sekolah. Kita takkan buat macam tu. Okey, maksudnya universiti akan berikan latihan mengajar kepada orang kata graduan-graduan yang bakal nak jadi cikgu ni. Maksudnya praktikal lah. Itu yang wujud cikgu praktikal. So, sama juga macam sistem ahli. Mereka-mereka ni yang jadi sistem ahli ini, mereka sedang melakukan praktikal. Faham tak? Praktikal. Macam mana nak menjadi menteri suatu masa nanti. Tapi masa tu belum merdeka lah. Maksudnya praktikal. Nanti bila dah merdeka, diorang tak terkejut. Diorang dah tahu dah nak buat kerja macam mana. Itu saya nak bagi faham lah. Yang nak bagi awak faham. Nanti kita akan bincangkan apa keyword yang selebihnya. Okay. Dan pada masa sama juga, tahun 1951 kita ada laporan Barnes. Ini semua orang kata pendidikan dasar pendidikan nanti kita belajar lah. Laporan Fenwu. Okay. IMP ni parti Independence Malaya Party. IMP ni parti Dato' Onn Jaafar. Awak ingat tak Dato' Onn Jaafar ni sebenarnya orang mana? UMNO ke IMP? Saya sebut tadi UMNO. UMNO. Dia asal UMNO tau.
Dato' Onn Jaafar asalnya UMNO, pengasas UMNO. Tetapi masa negara kita nak menuju ke arah kemerdekaan, Dato' Onn Jaafar keluar daripada UMNO. Dato' Onn Jaafar keluar daripada UMNO, dia wujudkan parti baru. Sebab dia kata, ini saya dah check kat buku teks, cerita ni tak ada, saya just cakap je untuk knowledge awak. Okay. Dato' Onn Jaafar sebenarnya idea dia kata parti UMNO tu dia nak buka kepada semua kaum lain tau. Maksudnya bukan UMNO ni untuk orang Melayu saja. Dia nak cadangkan supaya UMNO ni dianggotai oleh orang-orang bukan Melayu juga. Maksudnya orang Cina boleh masuk, orang India boleh masuk. Tetapi idea Dato' Onn Jaafar itu langsung tidak boleh diterima oleh rakan-rakan dia yang lain. UMNO yang lain, ahli UMNO, pemimpin UMNO lain tak terima cadangan Dato' Onn Jaafar tersebut. Sedangkan Dato' Onn Jaafar tu presiden diorang. Jadi Dato' Onn Jaafar, bahasa mudah lah saya nak kata merajuk ke, tak pastilah sesuai ke tak perkataan tu merajuk ke macam ni. So dia keluar daripada UMNO, dia wujudkan parti baru. Nama parti baru itu IMP, Independence Malaya Party. Okey. Inilah IMP ni. Okey. Kemudian diwujudkan parti baru, dia bertanding. Dia lawan dengan UMNO juga tapi dia tak menang orang kata pilihan raya tahun 55 tu, titik tolak dia tak menang. Yang menang memang Parti Perikatan, ada UMNO. Okey. Jadi diorang lah yang memimpin negara lepas tu. Okey, lepas tu tahun 51 pada masa sama juga wujud Parti PAS, Parti Islam Setanah Melayu. Ketika itu dikenali sebagai Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Sekarang PAS sampai sekarang wujud lagi. Sebenarnya Parti PAS dah wujud lama dah. Sebelum merdeka Parti PAS sudah wujud. Okey. Dan pada tahun 1952 pula berlakulah pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Topik pilihan raya ni lebih spesifik bab 8 nanti. Saya pun tengah buat nota bab 8 ni. Bab 8 ni nanti awak tengoklah bab 8 nanti. Okey, topik bab 8 ni. Okey, so seterusnya tahun 1954 ada persidangan kebangsaan, konvensyen kebangsaan, benda-benda ni semua orang kata perpaduan kaum jugalah. Usaha Tunku Abdul Rahman, wujud kerjasama politik diorang, wujud kerjasama politik juga. Okey, kemudian ada berlaku pilihan raya negeri. Pilihan raya ni banyak peringkat tau. Ada pilihan raya Majlis Perbandaran, kemudian ada pilihan raya negeri. Okey, lepas tu yang ketiga nanti ada pilihan raya MPP. Saya suka guna short form je. Pilihan raya MPP. Apa itu pilihan raya MPP? MPP tu Majlis Perundangan Persekutuan. Ini pilihan raya yang paling utama dalam negara kita sebelum merdeka. Pilihan raya MPP tahun 1955. Itu titik tolaknya bagaimana siapakah kerajaan yang perlu orang kata yang dapat memerintah, yang diberi mandat untuk memerintah negara lepas negara kita merdeka. Orang kata penentuannya pilihan raya MPP tahun 1955. Okey. So kat sini tahun 55 pula berlakulah pilihan raya MPP. Pilihan raya MPP ni penting tau. Okey. Bab 8 nanti korang belajar lah detail. Kemudian ada juga Perikatan UMNO. Sebelum berlakunya pilihan raya MPP, kita ada perikatan. Namanya sebenarnya Parti Perikatan lah, nama penuh Parti Perikatan. Okey. Iaitu hasil gabungan UMNO, MCA dan MIC. Okay, bila UMNO, MCA, MIC bergabung, asalnya diorang ni 3 parti berbeza tau. UMNO parti berbeza, MCA parti yang berbeza, MIC parti berbeza. Jadi diorang nak buat kerjasama, nak raih pengundi yang ramai. Jadi diorang kena menjalankan kerjasama lah. Mereka kena gabung. Bila mereka bergabung, mereka dinamakan Parti Perikatan ataupun zaman moden ni kita lebih kenal mereka sebagai Barisan Nasional. Okey, Barisan Nasional lah. Okey. Tahun 55 bila mereka bertanding pada pilihan raya MPP, mereka menang besar. Mereka menang besar, cuma terlepas 1 kerusi je kat tangan PAS. Itu nantilah korang jumpa nanti. Okey, kemudian tahun 1956 ada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Ini penyata razak sebenarnya. Okey, ini pun awak akan jumpa juga nanti. Ini dalam dasar pendidikan negara kita. Okey, so seterusnya ini saya cerita gambaran umum saja
Atas tu je gambaran umum je. Sekejap minum. Fatinin line kuat tak Fatinin? Tadi terkeluar Slow sikit. slow siapa? Syafina. Syafina ada Biasa Syafina yang lain tak kuat kan? Korang kalau tak faham tanya je tau. Jangan diam-diam je. Tanya je. Tak ada masalah. Okay? Okay, so untuk 7.1 latar belakang idea negara merdeka. Sebenarnya saya combinekan je ni. Okay, nanti ada 8. Penubuhan parti politik kat 7.5 tau. Tapi saya ada combine kat sini. Sebab dia parti yang sama. Jadi saya nota saya combinekan je. Jadi saya senang sikit nak belajar. Okay. Okay, so pelbagai persatuan, pertubuhan dan parti politik berusaha nak mencapai ke arah matlamat yang sama. Okay. Iaitu membentuk negara merdeka. Ini key point dia Key point dia. Membentuk negara merdeka. Kalau awak tengok, parti-parti politik ni banyak beza-beza kan awak tengok. Ada parti apa? PKMM, Kesatuan Melayu Muda. Ada PKMM. Lepas tu awak tengoklah nota awak sebelah dia. Ada API, ada PKMS, UMNO, MIC, PKML. Macam-macam parti kan? Hizbul Muslimin, macam-macam parti. Kalau awak tengok, setiap parti-parti politik ini ataupun pertubuhan ini, matlamat diorang ni, ideologi perjuangan diorang berbeza-beza. Ideologi, matlamat, tujuan, penubuhan, berbeza-beza, tetapi mereka ada pegang satu matlamat yang sama. So awak kena ingatlah key point dia. Okay, keyword ni awak kena ingat. So apa matlamat yang sama diorang, walaupun mereka berbeza fahaman, iaitu membentuk negara merdeka. Diorang memang nak ke arah kemerdekaan. Itu matlamat diorang. Walaupun berbeza-beza pandangan. Okay, kemudian pertubuhan-pertubuhan ini wujud disebabkan perkembangan politik antarabangsa dan serantau. Kenapa KMM boleh wujud? Kenapa PKMM boleh wujud? KMM ni memang wujud dia zaman-zaman Perang Dunia Kedua ni. Sebelum Perang Dunia Kedua pun dia dah wujud dah sebenarnya. Okay, sebelum Perang Dunia Kedua dia dah wujud dah. Perang Dunia Kedua kan tahun 41, 42 kan. 38 dia dah wujud dah. Dia lebih kepada pro Jepun. Dia orang kata cuba nak orang kata menyebarkan dakwah ataupun propaganda kepada penduduk tanah Melayu supaya menyokong Jepun. Okey, semua perkembangan politik wujud disebabkan perkembangan politik antarabangsa dan serantau. Okay, so kita lihat satu-satu. Topiknya awak kena sabar sikit lah. Mungkin ada setengah murid tak berapa suka politik, orang kata pilihan raya. Topik ni memang agak struggle lah untuk tarik minat orang. Tapi awak kena belajar juga. Suka tak suka awak kena belajar. Kalau keluar soalan nanti kan tak nak menjawab. Okay, so Kesatuan Melayu Muda KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Ingat lagi tak muka dia? Korang kenal tak muka dia? Tak apalah. Okay, ingat je lah nama dia. Ibrahim Haji Yaakob. Okay, kemudian matlamat perjuangan diorang ialah melalui konsep Melayu Raya. Ini Ibrahim Haji Yaakob. Saya baru tonton satu orang kata lecturer lah, lecturer universiti Ibrahim Haji Yaakob ni, dia mempersoalkan, dia tanya kepada audience, Ibrahim Haji Yaakob ni nasionalis Indonesia ke nasionalis Malaysia? So ditinggalkan question mark pada orang. Jadi kita pun tak pasti. Okey, itu saya tak nak bincang kat sini lah, itu peringkat universiti So awak ingat yang apa yang kita belajar kat buku teks sajalah. Okey. So Ibrahim Haji Yaakob ni salah satu cita-cita dia membentuk negara Melayu Raya. Boleh faham tak Melayu Raya tu apa dia? Ingat lagi tak Melayu Raya tu apa dia? Konsep Melayu Raya tu apa? Negara yang macam mana? Macam mana Nuri? Tak tahu. Tak tahu Melayu Raya ni adalah konsep negara nak menggabungkan negara Tanah Melayu dan Indonesia. Itu Melayu Raya. Okey, boleh ingat?
Maksud Melayu Raya tu nak menggabungkan satu negara daripada semua rumpun Melayu lah senang kata. Ataupun contoh dia gabungan Indonesia dan Malaysia lah. Itu Melayu Raya. Tetapi cita-cita Ibrahim Haji Yaakob ni tak kesampaian. Ada beberapa sebab lah. Okey. Awak kena ulang kaji balik apa sebab-sebab dia. Saya boleh sebut antara sebabnya Soekarno dah isytiharkan kemerdekaan lebih awal. Lepas tu Jepun telah menyerah kalah lebih awal. Itu antara sebab lah kenapa Melayu Raya itu cita-cita tu tak menjadi. Okey. Kalau saya just buat andaian, kalau misalkan tu Jepun terus menang Perang Dunia Kedua, British dengan Amerika kalah Perang Dunia Kedua, besar kemungkinan negara kita dengan Indonesia akan terbentuk sebagai sebuah negara yang besar. Namanya Melayu Raya ataupun Indonesia Raya. Okey. Tapi disebabkan kuasa bersekutu yang menang Perang Dunia Kedua kan? Kuasa bersekutu yang menang kan? Kuasa-kuasa barat, Britain, Amerika, Perancis yang menang, Jepun dengan Jerman, Itali kalah semua. Jadi Melayu Raya ni tak terjadi. Okey, itu ceritanya lah. Okey, so apa lagi cita-cita Ibrahim Haji Yaakob ataupun Kesatuan Melayu Muda? Nak menyatukan bangsa dan dunia Melayu. Awak ingatlah keyword dia. Kan, itu je cara belajar kan. Okay, KMM nak menyatukan bangsa dan dunia Melayu. Ataupun awak suruh je menyatukan semua Melayu yang ada di dunia. Gunalah bahasa awak sendiri. So lebih senang. Melalui persamaan apa? Dia nak tengok orang Melayu ni macam mana yang nak dikatakan Melayu itu. Ada persamaan dari segi bahasa, daerah, kebudayaan, darah, persamaan rumpun Melayu. Okey, itu maksudnya lah. Okey, dan KMM ini diharamkan KMM ini pertubuhan ini telah diharapkan dan perjuangannya telah diteruskan oleh Chris. Chris ni kira orang kata cebisan-cebisan daripada KMM dan PKMM ni. Dia adik-beradik je sebenarnya. Bahasa muda saya guna bahasa muda je. Okay, PKMM. Macam mana wujudnya PKMM? Asal usulnya daripada Chris. Macam mana Chris ni asal usulnya daripada KMM. Boleh faham tak? Sama juga macam parti DAP. Saya tak nak sebut politik lah kat sini sebab saya rekod. Saya nak sebut politik pula, politik Malaysia. Tapi saya boleh sebut, ini berdasarkan pembacaan saya lah kan. DAP, ramai yang menganggap parti DAP itu asalnya cebisan daripada parti PAP, People Action Party. PAP ni daripada pemimpin Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura. Itulah, saya nak cerita macam tu je. Okey, itu yang kalau luas pembacaan awak lah tapi itu apa orang kata ramai yang mengatakan begitu So tahun 1945 kita ada Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. PKMM ni cebisan daripada Chris ataupun cebisan daripada KMM. Alright. Okay. So PKMM ini siapa yang pimpin? Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay. Seperti yang Nurin sebutlah. Okay. Ada Ahmad Bustamam ni dan Ishak Haji Muhammad. Lepas tu nanti ada yang tanya, cikgu, Ahmad Bustamam ni bukan pemimpin API ke cikgu? API tu Angkatan Pemuda Insaf kan? Okey, sebenarnya Angkatan Pemuda Insaf itu dia sebenarnya orang kata parti pemuda daripada PKMM, pecahan daripada PKMM. PKMM tu induk besar, tapi untuk parti orang kata golongan belia dia, golongan muda dia adalah Angkatan Pemuda Insaf. Sebenarnya API dengan PKMM tu disamalah. API tu duduk di bawah PKMM, parti besar dia PKMM, tapi pecahan dia untuk pemuda dinamakan API. Kalau wanita, untuk pemimpin wanita dinamakan AWAS, Angkatan Wanita Sedar. Okey? Boleh faham tak? Korang faham tak maksud saya ni? Faham. Okey. Macam UMNO lah. UMNO satu UMNO besar kan. Lepas tu dalam bawah tu ada pemuda UMNO kan.
ada wanita UMNO, macam itulah. Barisan Pemuda UMNO, Barisan Wanita UMNO. Sama juga macam PKMM. PKMM tu yang besar, bawa yang belia dia, yang pemuda dia API, yang wanita dia digelar AWAS. Syamsiah Fakir tu. Pemimpin wanita sedar, Angkatan Wanita Sedar AWAS tu, pemimpin dia Syamsiah Fakir. Kalau apa tadi saya sebut, kalau API, pemuda dia, pemimpin dia Ahmad Bustamam. Tapi main dia, besar dia tu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okey, dan Isa Haji Muhammad lah, jangan lupa. Dia ni pun sebagai penulis novel, novelis. Okey. So apakah matlamat PKMM? Matlamat PKMM ialah ingin menanamkan semangat kebangsaan. Okey, ingat keyword dia, semangat kebangsaan. Sebab apa awak kena ingat kebangsaan? Sebab nama pun parti kebangsaan. Nama pun dah parti kebangsaan, of course lah diorang nak tanamkan semangat kebangsaan. Maksudnya Melayu, Cina, India ni semua kena bersatu padu. Membentuk satu bangsa, satu bahasa macam tu. Diorang ni banyak, orang kata diorang ni terinspirasi dengan nasionalis di Indonesia sebenarnya. PKMM ni, dia banyak terinspirasi dengan cara macam mana Indonesia memperoleh kemerdekaan. Itu PKMM sebenarnya. Tapi kat buku teks memang kita tak ada sebut lah. Just knowledge awak je lah. Okay. Kemudian PKMM juga, matlamat dia ialah bekerjasama dengan kaum lain. Okay, saya pun dah sebut tadi. Dia memang sangat mementingkan kerjasama antara kaum. Bekerjasama dengan kaum lain. Okay. Untuk membentuk perpaduan dan memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Ingat keyword Melayu Raya. PKMM. Kenapa Melayu Raya? Sebab saya dah cakap tadi, PKMM merupakan cebisan daripada KRIS. KRIS cebisan daripada KMM. Boleh faham? Jadi bila awak ingat konsep Melayu Raya ni, awak ingat 3 parti ini. Ada KMM, ada KRIS, ada PKMM. Diorang ni matlamat diorang sama. Sebab asal usul diorang memang benda yang sama kan? Politik diorang. Okay, nak membentuk, orang kata Melayu Raya. Gabungkan semua rumpun Melayu yang ada kat Kepulauan Nusantara ini, kat Asia Tenggara ini, membentuk sebuah negara yang besar. Raya. Nama raya, maksud raya tu pun besar kan, greatest. Okay. Kemudian matlamat PKMM seterusnya melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu. Okay. Orang Melayu sangat titik beratkanlah kesedaran politik. Sekejap Okey, seterusnya. Okey, PKMM juga melaungkan slogan merdeka dan mereka berhasrat, typo. Mereka berhasrat nak mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan. Itu PKMM. Okay. Dan next, tahun 46. Ni tahun 45 PKMM awal sikit je. Okay. Tahun 46, so ada barisan pemuda daripada PKMM, nama dia API. Angkatan Pemuda Insaf. Ahmad Bustamam ni, British memang tak suka Ahmad Bustamam. Awak boleh kaji sendirilah. Kalau awak rajin lah kan, nak study sejarah ni yang lebih advance kan, awak kajilah tentang Ahmad Bustamam ni. Memang British memang anti Ahmad Bustamam. Sebab Ahmad Bustamam ni dia orang outspoken lah. Macam dia terus terlalu jujur sangat, berterus terang. Macam saya ni, saya ada tahu benda, tapi saya banyak berlapik jugalah. Saya pun takut juga nak berterus terang. Saya ni seorang yang penakut juga sebenarnya. Kan? Kalau berterus terang sangat pun sebenarnya bahaya. Kita nak hidup kan. Kita pun tak pasti dunia ni cukup adil atau tidak kan. Jadi yang kita tahu ni kita boleh share dengan orang terdekat je lah kan. Saya tak berani nak cakap outspoken kat mana-mana media sosial benda-benda sejarah ni, saya tak berani. Nanti kan tiba-tiba, cikgu sejarah macam bukan ni, bahaya. So saya akan ajar awak berdasarkan buku teks sebab kita fokus buku teks. Awak exam pun ikut buku teks saja.
Kalau awak nak memang betul-betul minat sejarah, cubalah. Usahakan dulu SPM dapatkan A. Syarat kalau awak nak ambil option sejarah lah untuk kat universiti, awak memang kena syarat dia A lah. Lepas tu awak pilihlah bidang sejarah ke, pendidikan sejarah ke. Okay, kat universiti nanti awak akan macam-macam awak belajar. Okay, seterusnya pemuda API API ni dipimpin oleh Ahmad Bustamam. Okay, dan memperjuangkan kemerdekaan dengan menekankan pemerintahan demokrasi. Okay, dia mementingkan demokrasi. Okay, sebab tu dia menolak jawatan kuasa kerja ni. Kenapa dia menolak jawatan kuasa kerja? Siapa ingat lagi? Kenapa PKMM apa semua ni diorang menolak jawatan kuasa kerja? Siapa boleh beritahu saya? Tell me why? Kenapa mereka Sebab tak ada wakil orang bukan Melayu. Ya, tak ada wakil orang bukan Melayu. Lagi? Itu je. Bagi dia orang pula jawab. Yang lain siapa tahu? Ada teringat hari tu. Itu bukan jawapan. Okay. So, senang kata, yang dimaksudkan dengan orang kata kehendak Ahmad Bustamam ni, kenapa mereka menolak jawatan kuasa kerja? Sebab dia kata jawatan kuasa kerja itu tidak mementingkan demokrasi. Kenapa dia menuduh jawatan kuasa kerja tidak mementingkan demokrasi? Kerana tidak melibatkan semua pihak. Termasuk, tak kisahlah, golongan bukan Melayu dan orang-orang, mereka ni orang Melayu tapi diorang tak terlibat. Ahmad Bustamam ni, kalau jawapan Liana tu betul, salah satunya. Tapi orang Melayu pun tak boleh masuk juga jawatan kuasa kerja. Pihak-pihak yang mana yang dimasukkan ni? Melayu yang mana ni? Melayu daripada PKMM, Melayu daripada API, Melayu daripada AWAS, Melayu daripada Hizbul Muslimin. Tak dibenarkan terlibat dalam jawatan kuasa kerja untuk membincangkan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48. Sebab itulah mereka menuduh British tidak demokrasi ketika itulah. Sebab tak mengajak mereka terlibat sama. Sebab tu mereka menentang. Okay, itu. Kemudian matlamat Ahmad Bustamam juga mementingkan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat. Okay, mengutamakan dasar ekonomi lah, itu senang kata. Sebab dia golongan pemuda. Orang-orang pemuda ni fikiran dia berbeza kan dengan orang tua kan. Dia fikiran dia dah lain sikit lah kan. Sentiasa up to date kan. So sangat pentingkan demokrasi, mementingkan ekonomi, okay, dan keadilan sosial rakyat. Okay, keadilan sosial. So ingatlah 3 keyword API ni. Demokrasi, ekonomi dan keadilan, justice. Alright. So kemudian API juga, Ahmad Bustamam juga, mereka menerbitkan sebuah risalah, nama dia Testament Politik API. Menggunakan slogan, mengangkat slogan Merdeka dengan Darah. Apa maksud merdeka dengan darah ni? Iaitu bermaksud menyeru perjuangan secara kekerasan jika keadaan terpaksa. Dia faham tak? Apa ni? Maksud merdeka dengan darah ni, saya dah beritahu korang awal-awal tadi. PKMM, API ni semua, API AWAS ni semua dalam PKMM tau sebenarnya. Okay, diorang ni terinspirasi dengan nasionalis di Indonesia. Awak tahu tak cara Indonesia dapat kemerdekaan macam mana? Melalui senjata, melalui pertumpahan darah. Dia tak sama macam negara kita. Negara kita mendapatkan kemerdekaan dengan diplomasi, rundingan, perbincangan, mesyuarat. Macam itulah kan, kongres. Dia dengan cara diplomati lah, bahasa mudahnya. Okay, itu cara kita mendapatkan kemerdekaan. Tetapi kalau Indonesia, dia dapatkan kemerdekaan dengan pertumpahan darah, mengangkat senjata. Dia menghalau Belanda gunakan senjata. Dia berbeza dengan kita. Jadi, Ahmad Bustamam ni, dia terpengaruh dengan gerakan nasionalis kat Indonesia. Jadi, dia percaya nak dapat merdeka bukan cara berbaik dengan British. Kalau kita terpaksa, kita angkat senjata lawan diorang. Itu maksud Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam ni sebab itulah sangat dibenci oleh British. Okay, dia anggap golongan Melayu radikal bersama-sama dengan Dr. Burhanuddin Al-Helmi.
Syamsiah Fakih, semua itulah seangkatan dengannya tu. Okey, Abu Bakar Al-Bakir apa semua tu, itu semua dianggap Melayu radikal oleh British. Okey, kemudian Ahmad Mustamam, mereka ni orang golongan pemuda, nama pun Angkatan Pemuda Insaf API. Okey, menyeru orang muda untuk melakukan perubahan politik. Okey, menyeru orang muda untuk melakukan perubahan politik. Politik kita ni janganlah terlalu diplomasi sangat. Mungkin itulah gambarannya lah. Kita kalau kita nak tuntut merdeka, kita minta betul-betul, desak diorang. Segera tinggalkan tanah air, macam tu. Cara diorang ni macam orang kata lebih terburu-buru nak merdeka cepat lah. Okay. Kemudian mereka menggunakan pendekatan yang radikal. Okay, pendekatan radikal menyebabkan api ini diharamkan oleh British. Okay, awak jangan tulis api ni PI kecil tau. Api yang kecil tu, itu api fire kan. Awak kena tulis huruf besar. Dalam exam tulis huruf besar semualah. Sebab api yang semua huruf besar ni merujuk kepada Angkatan Pemuda Insaf. Okey? Okey, jelas setakat ni? Api? Boleh Jelas. Saya combinekan tau 7.1 dengan 7.5. Nanti awak akan tengok buku teks 7.5 dia ada benda yang sama. Jadi saya combinekan kat sini. Okey? Sebab nanti berbeza-beza pula. Okey? Sebab benda, kalau keluar soalan objektif dia benda yang sama. Okey, seterusnya tahun 1946 pada tahun yang sama juga ada PKMS. Okey, dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Dia memimpin orang-orang Sarawak supaya menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, dan mereka mahu Sarawak merdeka di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Sebenarnya mereka lebih selesa Sarawak diperintah oleh Wainer Brooke tu, keluarga Brooke. Tak kisahlah Wainer Brooke ke Anthony Brooke ke, mereka memang nak keluarga Brooke yang terus memerintah Sarawak. Itu kepimpinan PKMS Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Tetapi akhirnya akhirnya PKMS pun akhir sekali pun dia orang sokong juga menyertai Malaysia akhir sekali. Awak baca balik topik bab 4 tu nanti awak akan tahulah. Okey, pada peringkat awal memang Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah ni memang menentang lah. Tak nak join Malaysia sebab mereka percaya kalau orang kata join Malaysia ataupun ini cerita sebelumnya kalau sebelumnya bagi British seolah-olah Sarawak itu jadi tanah jajahan British. Okey, jadi tanah jajahan British. Seterusnya, mahukan kerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 41 oleh keluarga Brooke. Ingat lagi tak Perlembagaan 41? Apa isi kandungan Perlembagaan 41? Ingat lagi tak topik bab 4? Apa isi kandungan Perlembagaan 1941? Dia akan bagi Sarawak tu dekat rakyat untuk diperintah. Itulah. Betul lah. Liana ni dia faham. Okey, tanya Liana. Awak boleh guna bahasa awak sendiri. Awak faham jangan awak menghafal. Kalau bahasa buku teks dia dalam Perlembagaan 41 ni, dia akan memberikan kuasa pemerintahan kepada rakyat mereka sendiri untuk menerajui kerajaan mereka sendiri. Itu ayat buku teks lah. Tapi apa yang Liana sebut tu kalau dalam exam pun tetap cikgu akan bagi betul. Apa yang dia bagi itu maksud dia sampai. Okey? Maksudnya Perlembagaan 41 akan menjanjikan bahawa pemerintahan itu akan diberikan kepada rakyat mereka sendiri. Okey, tapi apabila Sarawak nak diserahkan kepada British, sebenarnya dah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey. Okey, seterusnya PPM, Pergerakan Pemuda Melayu. Ingat tak nama-nama ni? Awang Ramli, Morsyidi Sidik, Bujang Suntong ni. Ini yang merancang, kalau awak ingat ni, mereka ini yang merancang orang kata penubuhan Rukun 13 dan ingin merancang pembunuhan Governor Sarawak Duncan Stewart. Dan diorang akhirnya akhirnya Rosli Dobi yang bertindak menikam. Sungkit. Ingat tak sungkit berdarah tu?
peristiwa tu. Dia menyungkit, membunuh Governor Sarawak Duncan Stewart. Okey, inilah pemimpin-pemimpin dia, Pergerakan Pemuda Melayu SIBU. Matlamat mereka ingin memerdekakan Sarawak, itu matlamat mereka. Ingin memerdekakan Sarawak. Menentang penyerahan Sarawak kepada British dengan menghantar surat. Menghantar surat, nama surat itu Catatan Merdeka. Nama surat tu menghantar surat Catatan Merdeka. Dia peringkat awal tu dia cakap British dengan baik-baik lah. Maksudnya Pergerakan Pemuda Melayu ni dia berunding juga peringkat awalnya. Hantar surat apa semua kan. Tapi British tak melayan lah permintaan PPM ini. Jadi sebab tu PPM rasa tak puas hati. Akhirnya bila tak dilayan, British tak layan langsung pun surat bantahan diorang ke apa, tak layan. Akhirnya mereka menubuhkan Pakatan Sulit. Nama Pakatan Sulit itu adalah Rukun 13. Pergerakan Pemuda Melayu ini menubuhkan Rukun 13 yang merancang pembunuhan terhadap Governor Sarawak. Terhadap Governor Sarawak, iaitu Sir Duncan Stewart. Betul ke pertama? Sir Duncan Stewart. Dia bukan merancang nak bunuh Governor Sarawak je, dia juga nak merancang pegawai-pegawai British juga, Datu Melayu, siapa-siapa yang menyokong usaha nak serahkan Sarawak kepada British, mereka ingin bunuh. Maksudnya tindakan diorang ni sangat radikal lah, faham tak maksud radikal? Radikal tu maksudnya gunakan kekerasan. Gunakan kekerasan, tak kisahlah bunuh ke, angkat senjata ke, perang ke, itulah maksud radikal. Okey. Lepas tu ada PKML. PKML ni di Sabah, Labuan Sabah. Ada Tengku Nordin, Zakaria Gun. Nak sebut Gan ke Gun ni? Terpulang ikut awak lah. Yang mana awak selesa nak sebut. Zakaria Gun. Tengku Nordin. Mereka wujud ni terpengaruh dengan idea perjuangan PKMM. Nama pun nak dekat-dekat kan? PKMM, ingatlah. Mereka terpengaruh dengan idea-idea parti politik daripada PKMM. Terpengaruh dengan dan mereka ingin menuntut kemerdekaan Sabah daripada British. Nak kemerdekaan Sabah tahun 46. British pun tahun 46, pada masa sama British selain dah dapatkan tanah Melayu, tahun 46 British dah dapatkan tanah Melayu melalui pengenalan Malayan Union kan. Tanah Melayu Malayan Union tahun 46. Di Sarawak tahun 46, tahun yang sama juga British ambil alih Sarawak daripada keluarga Brooke dengan mendesak Bina Brooke serahkan Sarawak kepada mereka. Pada masa yang sama juga selain Sarawak, British juga meminta pemimpin-pemimpin Sabah supaya menyerahkan Sarawak kepada British. Iaitu dulunya dipimpin oleh SBUB lah. Borneo Utara British. Kemudian seterusnya, matlamat perjuangan PKML juga ingin meningkatkan sosioekonomi penduduk Sabah. Kemudian menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan British. Dan Zakaria Gun juga menulis surat berupa laungan hidup Melayu Merdeka. Kan biasalah peringkat mereka ni hantar surat, tapi dia tak ada gerakan radikal. Di Sabah ni tak ada gerakan yang orang kata terlalu berani lah untuk lawan British, tak ada. Akhirnya mereka ni menyerahkan je Sabah itu kepada British tanpa sebarang kata tentangan. Di Sabah dia tak ada pertentangan sangat sebab British dia dah pandai. Siapa-siapa yang cuba nak terlibat aktif dalam persatuan, mereka pindahkan ahli-ahli aktif tu ke tempat lain. Dinaikkan pangkat, pindahkan ke tempat lain. Yang aktif-aktif ni dia tak dapat nak berkumpul tau, tak dapat nak berhimpun nak menentang diorang. Jadi diorang terpisah-pisah. Jadi komunikasi antara pemimpin-pemimpin yang aktif menentang British ini terputus tau. Komunikasi antara mereka terputus disebabkan mereka dinaikkan pangkat, dipindah-pindahkan. Itu. Awak baca balik lah topik bab 4 kat nota saya ada. Awak tengok balik, nanti awak
Ingat apa yang saya cakap ni. Okay, di Sabah dia tak ada penentangan sangat. Kalau kat Sarawak, banyak kan? Sarawak banyak. Lepas tu antara yang paling konflik kemuncaknya, klimaksnya ialah Governor Sarawak tu dibunuh. Okay. Okay, kemudian tahun yang sama 46 juga, MIC telah ditubuhkan, iaitu Malayan Indian Congress. Okey, siapa pemimpin MIC ketika itu? John TV. Pernah dengar kan nama ni? John TV ni. Okey. John TV ni antara golongan yang menentang jawatan kuasa kerja dulu AMCGA Dia terlibat dalam AMCGA juga. Okey. Dan KL Dewasa. Okey. Dan apakah objektif serta matlamat perjuangan MIC? Ini parti orang kata Kongres orang kata Indian Malaya iaitu bekerjasama dengan kaum lain. Bahkan dia mengajak orang India juga supaya bekerjasama dengan pemimpin kaum lain juga. Melayu dengan Cina kita baik juga dengan diorang untuk mendapatkan kemerdekaan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan. Okey, apa bukti dia? Yang saya sebut ni apa bukti dia? Siapa boleh beritahu saya? Apa bukti MIC ni bekerjasama dengan kaum lain? Hai, korang cuba jawab. Apa yang saya soal ni? Apa bukti kata-kata MIC tu betul? MIC ni pemimpin dia sanggup bekerjasama dengan kaum lain untuk dapatkan kemerdekaan. Apa bukti dia? Siapa boleh beritahu saya? Ni yang masuk putera tu. Putera? Bukan MIC, bukan. Ini MIC bukan yang zaman-zaman tu. Itu zaman sebelumnya. Yang bukti MIC ni dah wujudkan MIC. Apa bukti dia? Telah bekerjasama dengan kaum lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Buktinya ialah kat sini. Saya dah tunjuk tadi. Ni nampak tak? UMNO, MCA, MIC dah bergabung dah. Wujudnya Perikatan tahun 55. Tahun 1955 mereka dah bergabung membentuk kerjasama dalam satu parti politik dan mereka bertanding dalam pilihan raya MPP dan mereka menang. Mereka jadi kerajaan. Bila mereka sudah merdeka, negara kita dah merdeka, mereka menjadi sebuah kerajaan, membentuk kerajaan antara UMNO, MCA dan MIC. Dan nama mereka ketika itu dinamakan Parti Perikatan. Okey, itulah bukti dia. Dia sanggup bekerjasama dengan UMNO dan MCA, Parti Orang Cina, dengan membentuk Parti Perikatan. Kemudian kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air. Maksudnya dia sanggup mengiktiraf lah mereka ni bukan warga negara India lagi. Kalau mereka dah sedia untuk bekerjasama dengan kaum lain dan mendapat kerakyatan, mereka adalah warga negara tanah Melayu. Boleh faham tak? Kewarganegaraan yang tunggal tu maksudnya mereka dah memiliki satu warga negara, citizenship dia orang satu je, iaitu Malaya. Malaya. Masa itu. Kita bukan Malaysia lah, masa tu kan tahun Malaya lagi kan. So mereka adalah warga negara tanah Melayu. Dan mereka sedia untuk terima tanah Melayu sebagai negara mereka. Bukan negara India lagi tau. Bukan negara-negara siapa tu. Narendra Modi pemimpin sekarang. Yang pemimpin zaman dulu lah. Saya dah lupa lah nama Perdana Menteri India dulu. Dah lupa lah. Padahal saya ingat sebelum ni. Okay. Kemudian. Sedia melepaskan taat setia kepada tanah Melayu. Ini objektif dan matlamat MIC. Bekerjasama dengan kaum lain dan kewarganegaraan yang tunggal, menerima tanah Melayu sebagai tanah air mereka. Okey. Dan sedia melafazkan tak setia kepada tanah Melayu. Okey. Ceritanya lah. Right. Tahun 47. Cikgu banyaknya cikgu. Okey, awak cek lah kan. Kat sini pun sama banyak. Kan? Memang awak akan belajar
tentang parti-parti politik saja. Kan? Untuk 7.1 ni kan. Ni lah. Yang saya dah terangkan tadi lah ni. Kan? Benda-benda ni semua kan. Ini UMNO. Okay. PKML. Ni PKML ni. MIC. Awak tak semestinya nak tulis penuh ni. Guna MIC je. Okay. Hizbul Muslimin banyak kan. Okay. So, tahun 47 ada Hizbul Muslimin. Siapa pemimpin Hizbul Muslimin? Nama pemimpin yang paling utama awak ingat nama ni lah. Abu Bakar Al-Bakir. Nama pemimpin dia Abu Bakar Al-Bakir. Seorang ulama. Seorang ulama. Okey, pemimpin yang lain Sheikh Abdullah Fahim. Ingat pula nama student saya ada nama Fahim juga. Budak form 5. Okey, Sheikh Abdullah Fahim, Sheikh Fadlullah Suhaimi. Ini pemimpin-pemimpin Hizbul Muslimin. Okey, dan kat mana tempat mereka berhimpun biasanya? Tempat mereka bermesyuarat. Iaitu di Mahad Al-Ihya Asy-Syarif. Ini tempat mereka berhimpun. Okey, Mahad Al-Ihya Asy-Syarif. Kat mana kawasannya? Kat Gunung Semanggul, Perak. Tempat mereka berhimpun. Okey, dari tempat itu, mereka tempat berhimpun diorang menubuhkan majlis agama tertinggi iaitu MATA. Ingat MATA je lah. Ingat MATA, ingat Hizbul Muslimin. Ingat Hizbul Muslimin, ingat mata. Ingat mata lah, mata lah. Okey. Ingatlah Hizbul Muslimin mata ni sama lah. Okey, ingat macam tu lah Kat mana diorang berhimpun, asalnya berhimpun kat Mahad Al-Ihya Asy-Syarif. Daripada tempat perhimpunan tersebut lahirnya MATA. Apa sebut je MATA pendek tapi semua huruf besar Okey, apa matlamat MATA ini? Majlis Agama Islam Tertinggi ni. Apa matlamat dia? Matlamat dia nak memerdekakan tanah Melayu ni sebagai negara Islam. Islamic country. Right? Dia nak jadikan tanah Melayu ni betul-betul jadi sebuah negara Islam. Melaksanakan hukum hudud syariah law. Okay? Mencuri. Macam-macam lah. Mencuri kalau hukum hudud betul macam mana? Potong tangan. Kenapa hukum tu? Tapi negara kita akhirnya tak diperintah diorang kan. Okay, sebab Hizbul Muslimin dianggap radikal oleh British. Hizbul Muslimin ni antara pertubuhan yang dianggap radikal oleh British. Okay. Dan British tidak sukakan gerakan ini dan mengharamkan pertubuhan ini. Okay. Ni kalau saya study balik topik, kalau awak study balik lah topik bab 3 topik bab 3 sejarah, kesedaran awal nasionalisme, awak kena ulang kaji balik lah. Sejarah ni awak tak boleh baca sekali tau, awak memang lupa. Okay. Kalau saya baca balik buku teks tu, bab 3 tu, awal-awal tu 3.1 kan tak silap saya. British, dia tak kisah tau. British sebenarnya tak kisah kalau awak nak buat ibadat, nak mengerjakan sembahyang, puasa, haji. Dia British memang tak kacau benda-benda tu. Urusan akidah, urusan ibadat, urusan fardu ain korang dia tak kacau pun. Tapi British amat sangat membenci. British tak suka korang wujudkan sebuah gerakan politik based on Islam. Islam yang ikut politik dia orang tak suka. Kalau nak social ekonomi Islam awak ikut follow tak kisah. Boleh faham tak? Ekonomi, social awak ikut prinsip Islam, British memang tak kacau. Tapi kalau Islam awak masuk dalam politik, British memang tak suka. Politik Islam ni British memang tak suka. Sebab dia, bagi dia, politik Islam ni merbahayakan kedudukan diorang. Politik Islam ni boleh bersifat menyatu padukan seluruh orang-orang Islam di seluruh dunia. Itu yang berlaku zaman-zaman dulu. Empire Khalifah. Khalifah tu sebuah politik Islam juga zaman-zaman dulu kan. Daripada Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Osmaniyah, itu semua politik Islam. Sebab itu British tak suka benda-benda Islam tu politik. Dia tak suka. Sebab itu boleh mengancam kedudukan diorang sebagai world power lah kan. Amerika pun tak suka. Okay. Macam
apa contoh negara Islam yang sekarang nak politik Islam maybe Turki kot. Turki, tapi pun tak cukup, bagi saya tak nampak lagi, dia nampak macam half sekular juga kan. Okay. Belum nampak lah, zaman moden ni kita tak nampak lah betul-betul politik yang betul-betul Islam tu tak nampak lah negara zaman sekarang, tak nampak. Okay. Kalau ada pun mungkin Malaysia, tapi Malaysia pun masih bertimbang rasa dengan lain-lain lah perkara, tak semua Islam full lah. Okay. So seterusnya, (1949) kita MCA pula kat sini MIC dah lebih awal rupanya. MIC Parti Orang India dah awal 46. Tahun 49 ada Parti Orang Cina iaitu MCA. Okay. Siapa pemimpin MCA? Iaitu Tan Cheng Lock, H.S. Lee. Ini yang biasa kita dengar lah. Tan Cheng Lock dan H.S. Lee. Yong Suk Lin. Ni saya pun jarang dengar juga ni. Kita jarang dengar ni pemimpin ni. Yang biasa kita dengar selalu Tan Cheng Lock dan H.S. Lee lah. Okay, MCA Okay, apakah matlamat MCA? Dia nak menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebagai negara yang memegang demokrasi penuh. Okay, dia sangat mengangkat demokrasi lah Sama macam apa? API kan, Angkatan Pemuda Insaf. Kemudian yang ini penting juga untuk MCA, of course lah dia nak pelihara kepentingan kaum Cina kat Tanah Melayu. Okay. Hang. Sekejap Hello, korang okey ke? Okey. Baby ni kan baru sabar. Okay. Daya pun tidur ke Daya? Daya dah tidur? Ya, cikgu. Ada Liana? Saya. Khairil buat apa tu? Ada. Anik buat apa ni? Cikgu. Jauh suara tu. Kau tengah video stream ke apa ke? Tak. Tak Dia tengok itu. Fokus tak ni? Jangan main-main. Okey, awak kena fokus Kalau betul-betul beri tumpuan apa yang saya cakap, insya-Allah ingat. Memang dalam exam tu kalau soalan objektif tu memang awak dah boleh ingat. Untuk objektif tau, tapi kalau nak menguasai struktur esei, awak kena training sekali lagi. Awak baca, menulis, menyebut. Dia ada banyak proses lah kalau latihan nak mengingat, nak menguasai kertas 2 ni. Okey, kalau fokus terhadap apa yang cikgu ajar, cakap, awak boleh menguasai rasa kertas 1 ni tak ada masalah. Okey, Fatinin ada Fatinin? Ada. Rashid Ada. boleh kita? Ada. Aduh. Okey, belajar korang. PDPR. Okey, seterusnya. Okey, MCA lagi ni. Okey. Memegang demokrasi penuh, memelihara kepentingan kaum Cina. Dan jangan lupa tahun 49. Ingat tak Undang-Undang Darurat Komunis? Bermula tahun bila Undang-Undang Darurat Komunis? Tahun bila? Topik minggu lepas. Undang-Undang Darurat yang diisytiharkan oleh Sir Edward Gen. Diisytiharkan pada tahun bila? Start bila? 1948. Ya, 48. Khairil lah, awak sangat tu 46. 46 masa tu kita Malaya Union. Awak kena ingat. Okey. Ketika mana British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu, masa itu komunis pun pada masa sama mula bergerak aktif. Mula menentang. Sebab bila ke arah Persekutuan Tanah Melayu, macam seolah-olah mereka melihat
British nak bagi kemerdekaan kat negara kita pada suatu masa. So sebelum itu terjadi, aku buat kacau bilau dulu kat negara ni. Aku nak menguasai tanah Melayu, aku nak memerintah negara ini. Boleh faham tak? Itu cita-cita komunis. 1948. Komunis tu mula menguasai nak mula buat kekacauan tahun 48. Undang-undang darurat. Okey, tahun 45 sebenarnya dia dah buat kacau dah. Tahun 1945 ingat lagi tak? Komunis mengganas selama 14 hari buat huru-hara. Bintang 3. Dia buat kacau juga. Tapi sekejap je 14 hari. Lepas tu BMA datang. BMA datang tu yang tenteramkan sekejap tu. Tapi bila 48 dia muncul balik. Dia bunuh 3 pengurus ladang Eropah. Bila dia bunuh orang Eropah, British terkejut lah. Sangat beraninya komunis ni bunuh orang kita orang ni. Dia bunuh polis-polis semua. Pemimpin-pemimpin yang pernah bersubahat dengan Jepun, bekerjasama dengan Jepun, dia orang bunuh semua. Jadi Pesuruhjaya Tinggi British ketika itu, Sir Edward Gen, mengisytiharkan undang-undang darurat tahun 48. Sampailah tahun 19 berapa? Siapa tahu? Siapa ingat lagi? Sampai bila? 60. Ya, 1960. 12 tahun. 12 tahun. Lama tau undang-undang darurat. Tapi yang saya belum baca habis buku teks awal tau. Bab belakang tu belum habis lagi baca. Tapi yang saya baca yang luar daripada buku teks, tahun berapa tak silap saya tahun 60, penghujung 1960-an lah lebih kurang komunis mengganas sekali lagi tau. Tahun 69 macam tu, komunis mengganas sekali lagi. Tapi yang tu kita tak payah belajar lah sebab tak ada kat buku. Okay, so kita sambung. Untuk menjaya ni tulis bekerjasama. MCA pernah bekerjasama dengan kerajaan untuk menentang komunis. Okey? Ingat. Mesti korang terkejut kan? Cikgu, MCA kan orang Cina. Kan? Tapi mereka tak terlibat langsung dengan komunis. Mereka juga bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kerajaan ketika itu, kerajaan Tanah Melayu dan British, menentang komunis. Ingat lagi tak? Usaha antara peranan-peranan MCA ni. Awak ingat lagi tak? Bab 6. Cuba tengok balik nota bab 6. Cuba tengok balik. Nota bab 6, buka surat belakang tu. Muka surat ni. Muka surat 9. Cuba tengok muka surat 9. Ada tak? Korang nampak tak? Yang atas tu. Apa peranan MCA masa tu? MCA ditubuhkan kan? Kesan zaman Nurul kan? MCA, apa bukti dia menentang komunis? Walaupun dia orang Cina, dia tak bersama dengan komunis. Apa bukti dia? Dia bagi bantuan kewangan kepada kerajaan kita. Dia menjalankan kutipan derma. Kan? Menjalankan kutipan derma, dia bagi derma tersebut disalurkan kepada penduduk-penduduk kampung baru. Yang penduduk yang dipindahkan tu, orang-orang Cina yang dipindahkan tu ke kampung baru, jadi kerajaan banyak habis duit kan. Jadi MCA sanggup buat kutipan derma, bagi kepada kerajaan untuk bagi bantuan kepada penduduk kampung baru. Itu antara peranan MCA. Itu bukti MCA bekerjasama dengan kerajaan untuk menentang komunis. Awak kena baca ni dengan, kena buat orang kata saling kait hubung kait dengan mana-mana bab. Nak menguasai satu topik tu jangan menguasai satu bab je, awak kena baca keseluruhan bab. Nanti awak akan boleh kaitkan. Okey. Seterusnya, Liana dengar tak apa yang saya ajar tu? Ya? Dengar tak saya ajar tadi? Dengar. Dengar. Itulah tak nampak muka korang kan? Saya tak confident korang ni fokus ke tak fokus ni. Tak ada ke 1949? Apa tak faham. Okey, seterusnya sambung. Untuk menjayakan matlamat tersebut, MCA telah berusaha menyatukan masyarakat Cina
untuk bekerjasama dengan kaum lain. MCA ni berusaha menyatukan masyarakat Cina bekerjasama dengan kaum lain di Tanah Melayu untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Itu peranan MCA lah. Peranan ni sangat bagus lah. Okey. Okey, 1951. Okey. Ada parti baru nama dia PAS. Siapa tak tahu PAS ni pelik lah bagi saya kan. Kita semua kenal lah PAS ni. Logo dia kan. Logo bulan. Okey, Parti Islam Setanah Melayu. Okey, siapa pemimpin dia? Mesti korang terkejut kan. Cikgu bukan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni PKMM ke cikgu? Tahun 51. Dia juga sebagai pemimpin PAS yang dipertua PAS. Yang dipertua Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Awak ingatlah. So Dr. Burhanuddin Al-Helmi untuk peringkat awal bukan saja PKMM. PKMM sebab tak diterima tau. PKMM ni kurang diterima. British. Okay, British tak terima. So dia wujudkan PAS. Dapat menawar sikit orang Melayu untuk sokong dia orang. Okay. Okay, apakah matlamat PAS ini sebenarnya? Matlamat PAS pada peringkat awal zaman dulu Okay, dia nak membina satu negara dan satu bangsa dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, membina satu negara, satu bangsa. Okay, lepas tu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi yang tunggal. Apa maksud bahasa rasmi yang tunggal? Korang faham tak maksud bahasa rasmi yang tunggal ni? Bahasa tu je yang digunakan. Ya, bahasa tu lah. Maksudnya apa saja urusan rasmi kerajaan, gunakan bahasa Melayu saja. Tak boleh ada bahasa lain lah. Itulah bahasa rasmi yang tunggal. Senang kata, tak kisahlah dalam urusan kerajaan ke, pendidikan ke, macam terjadi kat Indonesia. Indonesia saya lupa tahun berapa 50-an ke apa. Maksudnya kerajaan Indonesia tidak membenarkan sekolah Cina, akhbar Cina dia tak membenarkan lagi wujud. Tulisan-tulisan Cina kat kedai-kedai Cina tu tak boleh ada. Nama-nama orang Cina pun tak boleh guna. Sebab tu diorang memang kena bersifat kebangsaan. Itu Indonesia punya. Malaysia ni gedik lah nak guna bahasa lain. Malaysia ni gedik lah nak guna bahasa lain. Itu Malaysia punya dasar kebangsaan dia berbeza sedikit. Dia ada toleransi dia berbeza. Okey, tu nanti kita cerita lain hari ya. Okey, seterusnya menjadikan Tanah Melayu sebagai negara merdeka yang menjalankan hukum Islam. Ni penting ni, hukum Islam lah. Maksudnya bila negara kita merdeka, mereka nak memastikan bahawa negara kita itu akan menggunakan hukum Islam. Apa maksud hukum Islam ni? Maksud lain, undang-undang syariah ataupun undang-undang Islam lah. Ataupun undang-undang hukum hudud je kan. Itu hukum Islam lah. Okay. Dan akhir sekali, matlamat PAS ingin menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Okay. Itu matlamat PAS. Dan seterusnya IMP. Yang saya sebut awal-awal kan, IMP kan. Tahun 51, Independence of Malayan Party dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar. Dan pernah disertai Tan Cheng Lock. Pernah disertai oleh Tan Cheng Lock. Walaupun Tan Cheng Lock MCA, tapi dia pernah juga menyertai sebahagian IMP. Dan ideanya apa? Apa idea IMP ni sebenarnya? Okey, idea IMP adalah Tanah Melayu untuk Malayan. Okey. Maksudnya Tanah Melayu ni untuk semua kaum sebenarnya. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pendirian IMP Tanah Melayu untuk Malayan. Maksudnya Tanah Melayu ni bukan untuk orang Melayu saja. Tanah Melayu ini untuk siapa-siapa saja yang dianggap warga negara Malaya lah ketika itu. Siapa-siapa warga negara Malaya dianggap orang kata perlulah ada perasaan cinta kepada Tanah Melayu.
Okay. Dan beliau sangat mementingkan perpaduan kebangsaan. Okay. Saya sebenarnya banyak benda nak cakap tentang ni tapi saya tak boleh nak cerita sekarang lah nanti kat kelas saya ceritalah Dan beliau menganggap kemerdekaan tidak dapat dicapai jika tiada kerjasama daripada kaum lain. Ini pandangan Dato' Onn Jaafar. Pandangan Dato' Onn Jaafar. Pandangan IMP, dia menganggap kemerdekaan tidak akan dapat dicapai kalau tiada kerjasama daripada kaum lain. Contohlah soalan ni kan. Siapakah yang menganggap kemerdekaan tak dapat dicapai jika tiada kerjasama daripada kaum lain? So jawapannya ialah Dato' Onn Jaafar dan IMP. Itu pandangan dia lah. Dan untuk pengetahuan awak, IMP ni dia bukan parti IMP ni bukan untuk orang Melayu saja. Parti IMP ni bukan untuk orang Melayu saja. Parti IMP ni boleh disertai oleh semua kaum lain. Termasuklah Cina ke India ke apa-apa bangsa ke, selagi mereka adalah warga negara tanah Melayu, mereka boleh menyertai anggota IMP. Okey, kalau IMP ni sama dengan parti apa yang wujud zaman sekarang? Siapa boleh beritahu saya? IMP ni merujuk kepada apa zaman sekarang? Ada satu parti ni dia macam IMP. Apa nama parti tersebut? Yang parti yang ada sekarang. Boleh beritahu saya tak? Parti yang mengikut model IMP. Kita orang tak ambil tahu sangat lah cikgu politik. Parti apa cikgu? Oh, korang tak tahu langsung nama-nama parti Bukan UMNO ke? Saya tak berminat politik. UMNO. Saya lupa lah, korang student kan? Cikgu apa kau? Parti apa kau tadi? Saya pun pernah merasai zaman student, zaman belajar. Saya pun dulu pun memang tak ambil tahu pun. Ada dulu lah ayah saya tanya-tanya politik. Saya langsung tak minat tau. Saya lupa lah saya pernah jadi macam korang. Jadi bila saya dewasa ni, saya lupa pernah menjadi muda menjawab. Saya terlupa. Saya memang pun zaman sekolah pun saya tak ambil tahu. Ayah saya cerita apa benda saya tak minat dengar kan. Tapi bila jadi kita dah dewasa ni, ambil tahu sikit-sikit lah. Kan? Tapi korang ni belajar sejarah ni, korang kena ambil tahu juga sebab ada dalam Bukan bendanya sama je ke? UMNO silibus korang. Apa dia? Bukan bendanya sama je ke? UMNO PAS apa tu? Lain. Tak sama, lain. Matlamat diorang berbeza. Matlamat pas. Sebab tu beza-beza. Lain-lain wujudnya Apa parti. matlamat dia apa? Tadi saya dah sebut tu. UMNO nak apa? UMNO Kau tak dengar lah. nak bina Madinah kat sini. Nurin, tadi banyak matlamat saya terangkan. Matlamat PAS tu apa, matlamat ni apa, MCO apa. Itulah awak tengoklah beza-beza kan matlamat diorang kadang-kadang beza-beza. Tapi ada satu je matlamat yang sama masa itu tau. Matlamat diorang sama masa itu. Matlamat diorang menuju ke arah kemerdekaan, nak merdeka. Itu je matlamat yang sama. Yang lain beza-beza. Okey, macam contoh, saya bagi contoh. PAS. Dia nak menjalankan Bina hukum Madinah Islam. kat sini. Okey, Nurin dengar tak? Dengar. Okey, contoh PAS. Antara matlamat diorang kenapa PAS itu diwujudkan, diorang nak wujudkan sebuah negara yang mengamalkan undang-undang Islam. So awak rasa parti-parti lain nak ikut tak matlamat PAS ni? Sebab yang lain kafir. Jujurnya. No komen. Diorang tak nak. Tak semua orang nak. Faham? Tak semua orang nak undang-undang Islam. Jadi kalau awak kata, okey Nurin, awak tiba-tiba tadi awak tanya, cikgu kenapa bukan matlamat diorang sama ke? Kalau matlamat sama lagi bagus. Baik ada satu parti je. Bila ada satu parti je yang ada kat negara kita, maka pilihan raya memang tak akan ada. Boleh faham? Betul lah kalau ada satu parti je, nak bertanding dengan siapa? Betul-betul. Betul tak cikgu? Tapi Saya setuju. sekarang ni sekarang ni parti yang ada sekarang ni diorang nak apa matlamat diorang? Parti yang sekarang. Orang nak bina kerajaan sekarang. baru. Saya tak berani nak cerita kat sini sebab saya rekod. Matlamat sekarang apa? Nak bina Tapi saya ambil ke? Saya ada. pusing. Saya memang tak suka nak sentuh politik semasa. Nanti kan kata isu pula Cikgu Putra ni, cikgu sejarah aja je lah. Silibus yang ada buku teks kan. Nanti cerita luar kan nanti nak menghasut korang ke arah mana-mana.
Saya tak nak anggap macam tu. Apa yang aku dapat? Cikgu nak kat. Betul cikgu jangan rekod. Nantilah lain kali lah cerita. Awak boleh Google lah. Awak boleh Google. Tapi memang Tak matlamat dia dengar berbeza. Sebab tu wujudnya banyak parti ni kan. Okey. Okay, saya sambung Mana tadi? Okey, IMP masih IMP kan? Okey, IMP beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin. Mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu. Okey. Walaupun dikatakan IMP ini membuka keanggotaannya ataupun keahliannya kepada semua kaum, tetapi Dato' Onn Jaafar dia tetap mahukan orang Melayu jadi pemimpin. Orang-orang bukan Melayu tu kat bawah-bawah lah. Sebab tu awak tengok kalau pilihan raya nanti, pilihan raya tahun 1955, nanti awak akan belajar bab 8 lebih spesifik. IMP tak menang pun satu kerusi. IMP tidak menang pun satu kerusi. Yang menang banyak parti perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama lah. Sebab tu dia jadi Perdana Menteri. Kalau IMP menang pilihan raya tahun 55, siapa Perdana Menteri kita masa tu? Jawab. Dato' Onn Jaafar lah. Kalau tahun 55, IMP yang menang pilihan raya, Dato' Onn Jaafar lah jadi Perdana Menteri Dato' kita. Onn Jaafar ni pengasas Tapi saja. kalau Dato' Onn Jaafar tak keluar UMNO, Dato' Onn Jaafar akan jadi Perdana Menteri yang pertama gitu aja kan? Itu kalau dia tak keluar UMNO lah. Kalau dia tak keluar, tapi sebab dia keluar. Siapa suruh dia keluar? Siapa suruh Tadi dia saya dah keluar? cerita dah. Awak mesti tak fokus kan? Saya dah cerita dah. Saya bukan dia Kenapa Dato' Onn Jaafar keluar? Santai. Awak tak dengar ke saya cerita tadi? Kenapa Dato' Onn Jaafar keluar UMNO? Saya dah cerita. Dengar you dengar. Dia merajuk. Ingat tak? Apa cerita dia? Dia merajuk sebab dia nak gabungkan bangsa-bangsa untuk masuk ke UMNO kan? Ya betul-betul lah. Bagus, saya fokus. Sebab Saya idea fokus dia dulu. dulu. Idea dia nak bawa semua kaum lain masuk dalam UMNO, tak diterima ahli-ahli UMNO lain. Tak diterima. Jadi dia keluar, dia buat parti baru, tapi parti baru dia tu tak pernah menang pilihan raya. Sebab tu Dato' Onn Jaafar tak dapat jadi Perdana Menteri. Yang jadi Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman sebab menang pilihan raya, parti perikatan menang. Menang besar, 52 kerusi tak silap saya. 52 kerusi, nanti kita tengok balik. Okay? Dato' Onn Jaafar tu pengasas jalan Dato' Onn ke? Tak, itu nama jalan dia dulu. Pengasas jalan tu saya tak tahu lah. Saya tak tahu. Lepas Benda ni nama anak dia lah. dia kan? Ataupun mungkin tempat tinggal dia ke. Dia memang Batu Pahat orang Johor. Orang Johor. Batu Pahat Johor. Betul lah siapa yang tanya tadi. Jadi nama yang Dato' Onn tu dia ambil dari nama dia. Ya Allah, ya betul dia nak. Bandar Dato' Onn. Iyalah. Bandar Dato' Onn. Memang nama dia. Dato' Onn ni memang tokoh sejarah yang paling popular di Johor. Kalau sejarah Johor ni, awak baca sejarah Johor, nama dia memang banyak diangkat lah. Selain Sultan Abu Bakar kan. Selain Sultan Abu Bakar, nama dia lah. Dato' Onn Jaafar ni. Dia Tapi Menteri dia ni- Besar pertama Johor ni tu kan? Ya. Menteri Besar, dia bukan Menteri Besar pertama lah. Dia yang keberapa, saya tak ingat lah. Saya tak tahu dia. Tapi dia Menteri Besar lah, Menteri Besar Johor lah. Antara yang paling bagus dan paling saya tahu. Tapi dia antara salah satu sumbangan dia penting, dia mendamaikan Bintang 3 dengan Tentera Selempang Merah. Ingat lagi tak? Kiai Saleh. Dia mendamaikan. Kalau tak kerana dia, tetap berlaku pembunuhan pembunuhan antara Melayu dengan Cina kat Batu Pahat Muar masa tu. Kalau tak kerana peranan Dato' Onn Jaafar. Okey, itu cerita dia lah. Awak kena minat sejarah tau, baru awak feel belajar sejarah ni. Tapi kadang-kadang kan ada juga student kata, cikgu, saya minat sejarah cikgu, tapi sejarah yang lain je cikgu. Saya sejarah yang kat buku teks ni saya tak minat. Ada juga yang cakap yang tu kan. Faham. Tak tahulah, itu masing-masing lah. Tapi awak kena balance lah Boleh minat sejarah yang lain-lain, buku lain.
okey, nak menguasai sejarah. Tapi pada masa sama awak sebagai student SPM, awak kena mengadap jugalah buku teks ni untuk awak nak score. Okey. Kalau awak tanya saya memang buku teks ni untuk korang je. Saya baca fahamkan untuk korang kan. Tapi saya minat buku-buku lain tu. Kalau tengok buku saya kan, kalau nampak ke tak Sekejap. Apa ni tu buku-buku saya, buku sejarah banyak. Bawah lagi. Bertingkat-tingkat lah. Saya banyak buku-buku lah. Sebenarnya dah banyak dah buku saya bagi orang yang saya tak baca sangat. Okay. Ni buku ni lah apalah. Macam lah. Rajinnya. Tapi ini zaman saya student lah dulu. Saya minat beli buku lah. Dulu. Tapi sekarang saya dah tak beli buku sangat. Sebab ada yang buku saya tak terbaca-baca kan. Jadi macam kesiannya kalau nak beli buku, yang buku lama tu tak terbaca-baca. Jadi jarang dah tak membeli sangat lah buku sekarang. Saya banyak tengok YouTube je. Sebab nak membaca malas kan. Kita dengar tu lagi senang lah. Tengok screen, dengar orang syarahan orang, dah dengar. Kalau nak baca letih kan. Kita nak membaca ni meletihkan tau. Tapi ada orang suka membaca berbanding mendengar. Tengoklah. Masing-masing punya style. Okay. So, sambung. Okay, itu IMP. Dan matlamat IMP, matlamat dia nak menyatukan rakyat pelbagai kaum. Itu IMP lah. Memang Dato' Onn Jaafar ni memang nak wujudkan kerjasama semua kaum sebenarnya. Itu antara tujuan kenapa diwujudkan IMP. Okay. Dan dia menganggap kerjasama kaum sangat penting untuk negara untuk capai kemerdekaan. Itu Dato' Onn Jaafar. Dato' Onn Jaafar memang jenis orang yang nak, kalau boleh, ada hubungan baik dengan semua kaum. Alright. Tapi parti IMP ni tak menang tak menang pilihan raya. Dan kesimpulannya, walaupun kesemua pertubuhan ini memiliki ideologi yang berbeza, matlamat perjuangan berbeza kan, tetapi semua menuju ke arah satu matlamat yang sama. Okey, saya sebut sekali lagi, iaitu matlamat yang sama ialah ingin memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka sentiasa mahukan kebebasan, kedaulatan daripada pengaruh kuasa kolonial British. Kolonial ni apa? Kolonial ni penjajah. Bahasa lain, kolonial ni penjajah. Kuasa penjajah British. Mereka sentiasa memikirkan tentang usaha mempertahankan kedaulatan negara. Okey? Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Tak ada lagi. 25 minit. Tak boleh kira rasuah.